Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah yang panjang ataupun penerangan atau bayan yang panjang bagi Nabi SAW mengenai Dajjal, yang meriwayatkan hadis ini oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Umamah Bahili radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada satu hari. Adalah kebanyakan isi khutbahnya mengenai Dajjal. Baginda SAW menceritakan kepada kami mengenainya hatta sehingga selesai daripada khutbahnya. Adalah di antara perkara yang Baginda SAW beritahu kepada kami pada hari itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan seorang nabi pun, melainkan nabi tersebut akan memberi amaran kepada kaumnya mengenai kedatangan Dajjal. Sesungguhnya aku ialah nabi yang terakhir, dan kamu pula umat yang terakhir, dan Dajjal itu pasti akan keluar pada zaman kamu. Maka jika ia keluar, dan padahal aku masih hidup berada bersama-sama dengan kamu, aku akan berhujah atas segala pendustaannya bagi pihak setiap orang Islam. Dan jika Dajjal itu zahir selepas kewafatanku, maka setiap orang Islam berhujah untuk dirinya sendiri, dan Allah sebagai khalifahku, yakni penggantiku, untuk menjaga dan memelihara semua orang Islam. Sesungguhnya dia akan keluar di antara pertemuan dua laut, di antara Iraq dan Syam, dan dia akan membuat kefasadan dan kerosakan di kiri dan kanannya. Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah kamu atas iman. Sesungguhnya Dajjal mula-mula akan mendakwa dan dia berkata, aku Nabi. Ingatlah bahawa tidak ada Nabi selepas daripada aku, yakni selepas daripada Nabi SAW. Kemudian dia akan meneruskan dakwaannya sehingga dia akan berkata, aku ialah Rabb kamu. Dan ingatlah sesungguhnya kamu tidak akan melihat Tuhan kamu sehingga kamu mati. Sesungguhnya tertulis di antara matanya, yakni di dahinya, kafir akan membaca tulisan tersebut setiap orang mukmin. Barang siapa yang bertemu dengannya di antara kamu, maka ludahlah di mukanya dan bacalah awal surah Al-Kahfi. Sesungguhnya dia tidak diberi kuasa untuk membunuh melainkan seorang saja Bani Adam. Dia akan membunuhnya kemudian menghidupkannya semula, dan dia tidak mampu melampaui daripada demikian itu. Dan dia tidak akan diberi kuasa untuk membunuh mana-mana jiwa yang lain. Dan sesungguhnya di antara fitnahnya, bahawa sesungguhnya bersamanya syurga dan neraka. Nerakanya ialah syurga, dan syurganya ialah neraka. Barang siapa yang diuji dengan apinya, hendaklah dia memejamkan matanya dan terjun ke dalam api, dan pohonlah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Api tersebut akan menjadi sejuk dan sejahtera, sebagaimana api telah menjadi sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim alaihi salam. Dan sesungguhnya di antara fitnah Dajjal itu, dia akan lalu berhampiran satu perkampungan. Mereka beriman dengannya dan membenarkannya. Dia berdoa untuk kebaikan mereka. Langit akan menurun hujan pada hari itu juga, dan bumi mereka akan menjadi subur pada hari itu juga, dan binatang ternakan mereka akan pergi makan rumput di tempat ternakan pada hari itu juga, dan ternakan mereka menjadi besar, dan bonggol-bonggolnya menjadi besar, dan mereka menjadi gemuk sehingga di rusuk-rusuknya menjadi kembang. Begitu juga susunya menjadi besar. Dan dia lalu pula melalui satu kampung, dan mereka mengkufurinya dan mendustainya, tidak mengakunya sebagai Tuhan. Dia akan berdoa untuk kebinasaan mereka. Dan tidaklah berpagi-pagi orang-orang di kampung itu, tidak ada seorang pun, tidak ada bidang ternakan pun yang keluar meragut di tempat ragut. Ini semua binasa. Sesungguhnya hari-hari
Dajjal berada di atas muka bumi ialah 40. Satu hari seperti setahun. Kemudian satu hari yang lain yang kedua seperti sebulan. Dan satu hari yang lain seperti satu Jumaat, yakni seminggu. Kemudian hari-hari selepas itu seperti hari-hari yang biasa. Kemudian di akhir-akhir hari kedudukannya di atas muka bumi hanyalah seperti fatamorgana. Dan berpagi-pagi seorang lelaki berada di pintu Madinah dan dia berjalan merentasinya di satu pihak lagi. Sebelum pun sampai di pintu Madinah yang lagi satu, hari kedatangan Dajjal akan habis. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kami akan bersolah pada hari itu wahai Rasulullah, yang begitu pendek kadar masanya yang berlalu? Nabi SAW menjawab, kamu akan mengkadarkan sebagaimana, kemudian kamu akan bersemayang sebagaimana kamu mengkadarkan hari-hari kamu dan waktu-waktu semayang kamu di hari-hari yang panjang, yakni sehari seperti setahun. Begitulah keadaannya di hari yang pendek juga kamu akan mengkadarkan waktu semayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk dapat mengambil ramakan dan sampaikan, dan semoga Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.